Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atira binti Zainuddin dan penyindir saya Puan Faiza binti Yaakob. Saya daripada Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Rawang. Jadi pada hari ini saya akan sambungkan pada pertandingan robot kita yang kali ketiga, iaitu robot sumo. Robot yang akan bergerak dan robot itu akan melakukan pergerakan sebanyak 3, iaitu bergerak ke hadapan dan robot itu akan berhenti dan dia akan menolak objek yang berada di hadapannya. Jadi saya akan menggunakan aplikasi Tinkercad untuk membuat kod atau cara bagi robot ini. Jadi saya akan tunjukkan cara-caranya. Sekarang kita akan ambil Arduino Uno ini. Saya letak dia di bahagian kiri saya. Terusnya papan putih kita akan selitkan ni. Pada yang 5 volt ni kita akan letakkan pada tempat positif. Jadi ground ni kita akan letak pada tempat negatif. Okay, kemudian saya akan ambil bateri. Saya letak di bahagian belakang sedikit. Kita akan letak dulu pada bahagian negatif bateri di bahagian ground port putih ni. Baiklah. Setelah itu kita akan letak motor driver. Yang ini. Untuk kita gerakkan motor kita nanti. Jadi enable 1 dan 2 dan juga enable 3, 4 kita akan letak pada digit tepi yang ada lambang macam ni. So yang enable 1 dan 2 ni saya akan letak. Enable 1 dan 2 ni saya letak pada tempat nombor 3. Yang ni. Okay, bahagian enable 15 ini saya akan letak pada nombor 11. Okay, setelah itu yang ini input 1 dan input 2. Input 1 ini saya akan letak pada tempat nombor 4. Input 2 ni pula saya akan letak pada nombor 5 di sini. Yang belah atas ni pula untuk input 3. Input 3 saya akan letak pada tempat 10. Dan input yang keempat ni saya akan letak pada tempat nombor 13. Okay. Jadi input dah selesai. Di bahagian tengah dia ada ground. Jadi ground ni kita akan letak pada tempat negatif. Ground bahagian atas juga ada ground. Jadi kita letak ground ni pada tempat negatif juga. Okay. Setelah tu kita kena pasangkan positif ni dengan bahagian belah atas ni. Supaya elektrik nanti dia boleh mengalir kepada kedua-dua tempat ni. Okay, setelah itu dah selesai pada tempat motor driver. Ni. Kemudian pada tempat power di motor driver ni, di bahagian bawah saya akan sambungkan pada tempat positif bateri. Power bahagian atas ni pula saya akan sambungkan yang ni. Saya akan sambungkan pada tempat positif di belah sini. Okay, setelah selesai motor driver, kita akan letakkan DC motor yang akan menggerakkan
akan menggerakkan robot ini nanti. Jadi yang ini bahagian bawah ataupun bahagian kanan. Nama dia adalah bahagian kanan. Bahagian kiri. Jadi yang tempat negatif positif kita akan letak pada output bahagian bawah. Jadi negatif ni kita akan sambung kepada output 2. Sini. Ini positif ni kita akan letak pada output 1. Output yang pertama. Di sini. Di sini. Okay, yang sama juga pada bahagian kiri ni. Positif ni kita akan letak pada output yang ketiga. Ni. Output yang ketiga. Kemudian yang ni kita akan letak pada output yang kedua, keempat. Okay, setelah selesai, pada dah sambungkan pada bahagian motor, kita akan ambil pula sensor pengesan kita. Kita akan guna ultrasonic, pengesan ultrasonic yang akan mengesan jarak. Okay, yang ini ada power. Power ini kita akan sambungkan pada tempat positif di papan putih ni. Okay, seterusnya untuk ground ni pula kita akan letak pada bahagian negatif di papan putih ni. Okay, untuk trigger dengan echo, kita akan letak pada bahagian digital pin. Di mana saya akan letak trigger ni pada nombor 12 di sini. Kemudian pada echo ni saya akan letak pada nombor 9 sini. Okay, setelah selesai bagi pengasas ultrasound ni, kita akan ambil motor servo. Yang ni, di mana motor servo ni berfungsi sebagai alat yang akan menolak objek. Menolak objek yang berada di hadapan robot itu nanti, dia akan tolak objek yang menghalang itu ke tepi. Sama ada ke kiri atau ke kanan. Okay, untuk ground kita akan letak pada bahagian negatif di papan buat putih. Okay, untuk power, bila pada tempat positif di papan buat putih. Seterusnya si inner ni kita akan letak pada tempat digital pin. Okay, di sini saya akan pilih nombor 8. Ni. Okay, bila kita telah memasang ke semua unit yang kita perlukan, pengesan,
adalah pengesan. Ini adalah servo motor. Ini adalah motor servo. Membuat kod arahan bagi litar-litar ini. Pertama saya akan letak pembeli ubah yang pertama, iaitu jarak. Saya akan namakannya sebagai jarak. Jadi saya akan setkan jarak ini pada tempat ultrasound ini supaya dia akan mengesan berapa jarak itu sebenarnya. So trigger pin tadi saya letak pada trigger pin yang belah atas ni saya letak pada tempat 12 dan echo pin saya letak pada tempat 9. Yes. Jadi kita akan letak if else di sini dan kita akan letak jarak bila pengesan itu mengesan jarak lebih daripada 10 cm di mana tiada sebarang halangan, lebih daripada 8 cm apabila tiada sebarang halangan, robot ini akan bergerak ke hadapan. Jadi ubah dia jarak kita letak di sini. Jarak apabila jarak lebih daripada 8 cm, robot akan bergerak ke hadapan. Jadi untuk letakkan kod arahan robot bergerak ke hadapan, kita akan setkan pin enable 1 2 3 4 di sini, di mana yang ni 3 dan yang enable 3 dan 4 adalah 11. Saya akan letak pada laju yang sederhana 127. Kemudian kita akan setkan pin yang lain, pin input yang lain supaya dia dapat bergerak ke hadapan. Apabila bergerak ke hadapan, saya akan letakkan dia high low. Saya setkan ke semua pin tadi. Okay, kita akan letakkan high low supaya robot ini akan bergerak ke hadapan. Jadi saya akan letakkan pada serial motor robot bergerak ke hadapan. Dah. Dan pada masa yang sama, motor servo ini tidak akan bergerak. Jadi saya akan letak pusingan motor servo pada pin yang ke-8, pin 8 pada 0 degree, di mana motor servo ini tidak akan bergerak. Seterusnya, selepas bergerak ke hadapan, apabila dia mengesan objek kurang daripada 8 cm, robot ini akan berhenti. Jadi apabila berhenti, kita akan setkan pin 3 dengan 11 ini tadi pada kelajuan 0. Dan pergerakan motor yang lain ini akan menjadi low, di mana motor ini tidak akan bergerak. Jadi saya akan letak robot berhenti. Setelah itu, bila robot itu berhenti, motor servo ini akan bertindak untuk menolak objek yang berada di hadapan itu ke tepi. Jadi bila menolak, saya akan letakkan dia akan bergerak sebanyak 90 darjah untuk menolak objek yang berada di hadapannya. Jadi setelah dia menolak, jadi bila robot itu berhenti, kita akan tunggu sekejap di sini. Saya letak 2 saat, barulah motor servo itu akan menolak objek tersebut pada waktu dia berhenti. So lepas dia berhenti, dia akan bergerak kembali. Jadi saya akan letak kelajuan dia akan bergerak ke hadapan balik. Jadi dia akan jadi high low.
Saya akan namakan robot menolak objek. Okey. Jadi kita punya kod arahan telah selesai. Jadi saya akan tunjukkan simulasi bagi robot ini. Saya tekan start simulasi, memulakan simulasi. Okey. Jadi pada motor ni menunjukkan robot itu bergerak ke hadapan. Di mana kita nampak jarak dia lebih daripada 8 cm. Dan robot ini akan bergerak ke hadapan dengan kelajuan yang sederhana. Bila saya letakkan, tiba-tiba ada objek di hadapan. Objek itu berada kurang daripada 8 cm. Dan kita lihat motor servo ni akan berpusing 90 darjah. Di mana dia akan menolak objek yang berada di hadapannya. Dan kita dapat lihat motor juga berhenti. Di sini dia berkata robot menolak objek, robot berhenti. Jadi apabila robot telah menolak objek, tiada lagi halangan di hadapan, jadi robot akan bergerak ke hadapan seperti biasa. Motor servo ni juga akan bergerak ke tempat asalnya semula. Baiklah, sebentar tadi saya telah menunjukkan litar robot saya yang telah berjaya melaksanakan 3 pergerakan, iaitu bergerak ke hadapan dan berhenti apabila ada objek di hadapan, dan seterusnya menolak objek yang berada di hadapannya ke tepi, kemudian sambung bergerak ke hadapan. Jadi itu adalah pergerakan di dalam litar. Jadi selepas ini saya akan meletakkan satu video di mana menunjukkan pergerakan robot saya secara visual dan secara sebenarnya. Itu sahaja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelia saya Puan Faizah Yaakob kerana telah membantu saya dalam melaksanakan litar robot ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.
Hmm.